Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran khas Analisis Awani, rakaman kami di Universiti Teknologi Malaysia di Skudai ini. Dan kebetulan banyak majlis yang berlangsung di UTM Skudai, convocation-nya dan juga sempena ulang tahun 30 tahun UTM berada di bumi Johor ini. Dan kita tahu juga satu sejarah yang panjang UTM bermula di Jalan Semarak hinggalah mendapat rumah baru di UTM Skudai ini. Pelbagai sumbangan besar yang telah diberikan oleh UTM dalam pelbagai aspek, sama ada dari aspek sosialnya, dari aspek ekonominya, dari aspek pendidikannya, dan pastinya kalau kita nak bayangkan apa yang akan diberikan oleh UTM dalam masa 30 tahun akan datang, pastinya ia akan memberikan senario yang berbeza. Jadi untuk menceritakan perkara ini bersama saya pada malam ini iaitu Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Haji Omar, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Mungkin Prof, sebagai satu respon awal, dalam pembentangan bajet baru-baru ini nampaknya universiti kurang mendapat peruntukan secara terus seperti tahun-tahun sebelumnya. Pastinya maklum dengan keadaan ekonomi semasa dan sebagainya. Tetapi sebagai sebuah ketua organisasi sebuah pendidikan berteraskan pendidikan UTM ini, apa respon Prof. Insinyur Dr. Wahid tentang bagaimana universiti untuk terus ke hadapan meneruskan segala agenda, pastinya UTM pelbagai agendanya untuk menjadi sebuah institusi terulung di negara dan juga peringkat global. Tetapi dengan kekangan-kekangan ini, bagaimana orang kata pun pergerakannya, manuveringnya dan sebagainya untuk memastikan kelangsungan dan tidak merencatkan segala perancangan. Okay, terima kasih Saudara Nazri dan juga kepada Astro yang sudi datang lagi sekali ke UTM dan mengadakan rakaman, memberikan pendedahan kepada apa yang agenda Universiti Teknologi Malaysia. Tentang bajet, seperti mana saya telah sebutkan, memang tidak ada yang istimewa, yang direct kepada pengajian tinggi, tapi saya melihat peruntukan yang diberikan adalah insya-Allah mencukupi untuk menguruskan universiti. Insya-Allah kita pun tidak tahu detailnya lagi, tapi insya-Allah saya yakin akan ada peruntukan untuk penyelidikan, mungkin tidak besar tapi akan diteruskan, dan akan ada peruntukan mencukupi juga untuk nak berbelanja secara berhemah lah, berhemah. Dan seperti yang kita juga faham bahawa kerajaan menyedari bahawa selama ini pelaburan kepada pengajian tinggi, kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita melabur dengan jumlah yang agak besar daripada GDP kita, dan kemungkinan kerajaan kali ini nak melihat bahawa universiti jumlah pelaburannya dah besar, jadi dia mungkin yang menjangkakan pulangannya pun besar. Jadi insya-Allah ini mungkin bahagian daripada langkah kita memahami kedudukan kewangan kerajaan dengan hasil yang harga minyaknya dan sebagainya yang agak tidak membantulah. Jadi kita memahami kesempitan ini, kesukaran ini, dan insya-Allah sebagai satu institusi yang orang kata mempunyai banyak ilmu lah, kita insya-Allah mampulah. Jadi strategi kita Cik Nazri ialah kita akan do more with less, increase the efficiency, mencabar lagi kita macam mana kita nak bergerak dalam keadaan sumber yang makin berkurangan lah, insya-Allah. Adakah ini sebagai satu hikmah ataupun sebagai satu peluang kepada universiti? Kerana kita tahu universiti UTM ini sudah kehadapan dalam banyak perkara, dari sudut kejuruteraan, sains tulen dan sebagainya. Tetapi mungkin ini masanya untuk warga UTM melipat gandakan usaha, melakukan saling hubungan dengan industri, melipat gandakan hal-hal berkaitan dengan komersialisasi pendidikan dan sebagainya. Mungkin itu sebagai satu peluang besar di hadapan. Itu membuka ruang kepada apa yang kita selalu slogan sekarang ni, kita kena ada entrepreneurial mindset. Jadi bila kita sebut entrepreneurial mindset ni, maknanya kita kena lihat bahawa setiap keadaan adalah peluang. Walaupun kita mungkin perlu bekerja lebih keras, kita perlu memikirkan dengan lebih detail, serius kaedah untuk nak melakukan sesuatu. Jadi saya rasa ini peluang, dan tanpa keadaan begini mungkin kita masih dalam zon yang selesa. Mungkin kita akan memerlukan banyak lagi sumber, tapi bila dikekang begini, mungkin juga kita lihat sebagai satu keadaan yang kita tidak ada pilihan lagi. Kalau dulu kita ada pilihan, kan kita masih dalam zon yang selesa. Jadi insya-Allah saya sebetulnya setiap keadaan itu adalah peluang, insya-Allah. Prof Wahid,
UTM berada di Johor dan kebetulan berada dalam satu lokasi yang begitu strategik, iaitu di pembangunan Iskandar. Dan saya rasa 30 tahun pastinya cukup mematangkan Universiti Teknologi Malaysia untuk lebih ke hadapan dan mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan, dan pastinya kedudukan di dalam wilayah Iskandar ini tidak sama yang mungkin tidak boleh didapati oleh universiti lain di tempat lain. Tetapi bagaimana digembelingkan kekuatan ini dengan kekuatan multinational company yang melaburkan di wilayah Iskandar, berada di kawasan strategik di sebelah kata Singapura, dan mendapat limpahan ekonomi di Pengerang misalnya. Bagaimana ini dapat diguna pakai oleh UTM untuk menuju ke hadapan? Ya, betul lah. Kita berada di satu zon, bukan saja Iskandar, tapi saya rasa keseluruhan zon negeri Johor adalah satu kawasan pertumbuhan yang besar potensinya. Jadi memang betul lah, maknanya hubungan dengan industri sebenarnya dah ada. Kalau di pihak Iskandar, di kawasan Iskandar, kita telah pun mempunyai kerjasama dengan contohnya Huawei, yang mempunyai satu I think the plant dekat sini. Dan kita juga dah buat kerja dengan Pinewood. Kita ada satu center yang kita panggil innovation, dia ada satu IT base yang boleh menyediakan banyak bahan-bahan digital. Telah ada yang kita buat, nama dia pun IRDA UTM Digital Lab, sudah ada. Jadi semua kerjasama telah wujud. Jadi kali ini maknanya kita kena buka ruang yang lebih. Jadi insya-Allah kita dengan sokongan kerajaan negeri, kita rasa bahawa kita boleh berperanan, kerana seperti mana ucapan Yang Amat Berhormat semasa menerima anugerah Dr. Kehormat tadi, saya rasa satu cabaran besar kepada kita, mengejutkan kita bahawa harapan kerajaan negeri kepada institusi seperti UTM adalah sangat besar. Mereka mendambakan harapan lebih dari itu, lebih dari apa yang ada sekarang. Okey, Prof Wahid, kita rehat yang pertama. Selepas ini kalau kita nak lipat gandakan peluang dan juga apa yang ingin digapai oleh UTM dalam masa 2 dekad akan datang, dan juga berada di negeri Johor, kerana kita tahu UTM inilah menjadi pencetus kepada pendidikan tinggi di Johor. Barulah ada UTHO-nya, barulah ada UiTM di Johor, barulah ada Politekniknya. Kalau kita lihat pelbagai institusi lain tumbuh macam cendawan seperti ini, ada di Pagoh dan sebagainya. Tetapi adakah setakat itu sahaja? Dan kekuatan pakar-pakar yang ada di UTM ini kita sanjung bukan hanya di peringkat nasional tetapi juga di peringkat global. Bagaimana itu dapat diteruskan dan apa perancangan kalau berhadapan dengan kataupun cabaran-cabaran baru ini yang pastinya sedikit sebanyak akan memberi kekuatan ataupun kelemahan kepada UTM itu sendiri. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda setia bersama saya, Nazrika Ha, dalam rakaman khas bersama Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar, Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia. Prof, kalau kekuatan UTM yang sedia ada, kalau kita lihat dalam pelbagai disiplin ilmu, marine-nya, kejuteraannya, alam benanya, bioteknologinya, bioperubatan, kita lihat bukan hanya fakulti, tetapi kalau kita menjurus lebih dalam lagi, nama-nama hebat dalam negara, mereka yang kehadapan dalam disiplin ilmu ini, kebanyakan majoritinya datang dari UTM. Dalam hal herba, dalam hal aero angkasa, saya merata disiplin dah. Saya dah interview pakar-pakar UTM dalam platform Esrawani. Tetapi di hadapan kita ini keadaan tidak menentu. Ekonomi dunia pun dengan kita masih bergantung kepada komoditi, getah, sawit dan juga pastinya minyak. Tetapi kita terpaksa mempelbagaikan kekuatan ekonomi kita dalam pelbagai bidang, perkhidmatan dan juga bioteknologi dan sebagainya. Mungkin itu peluang yang perlu digembeling sepenuhnya oleh UTM? Yes, Nazri, I think you put it very true. Maksudnya betul. Universiti, yalah, kita boleh menggembeling sumber ekonomi dalam pelbagai bentuk. Kita masih ada sumber asli, kita masih ada minyak, kita masih ada hasil pertanian yang besar. Itu boleh kita gembelingkan. Tapi dalam masa sama kita perlu mencari peluang, meningkatkan lagi sektor ekonomi berdasarkan kepada innovation dan berdasarkan kepada services disebutkan tadi. Sebab banyak sektor ekonomi, contohnya Singapura, I think mereka sangat cemerlang dalam memberikan industri sektor perkhidmatan. Jadi kita perlu bergerak ke arah. Jadi pada UTM kita akan
terlibat dalam semua sektor. Jika katakan kita perlu meningkatkan sektor pertanian, kita bersedia. Contohnya tadi kita sebut bioteknologi. Kalau kata kita perlu bergerak dalam sektor pembuatan, kita bersedia dengan pakar-pakar kita yang mungkin boleh bantu dari segi menghasilkan produk-produk yang sesuai untuk kegunaan. Automation yes. Kalau katakan kita perlu kepada sektor perkhidmatan yang menghasilkan contohnya engineer is also sebahagian daripada sektor perkhidmatan, memberikan perundingan, melihat maknanya membina industri perundingan yang besar dalam kejuruteraan, dalam keuangan, dalam pertanian. Jadi kita boleh cover semua sektor. Dalam masa yang sama kita menghasilkan sumber manusia yang boleh juga menyokong sebarang sektor yang diberi tumpuan oleh kerajaan. Jadi dia jadi innovation itu bukan hanya kepada produk yang kita nampak, innovation juga kepada proses, innovation juga kepada sistem, kepada mungkin tools, software. Jadi semua kita rangkumkan. Jadi tidak ada had kepada peranan universiti, dan malah kalau kita lihat juga, saya suka petik dengan ucapan yang berhormat tadi, kita juga boleh memberi sumbangan kepada pembangunan sosial, menghasilkan masyarakat yang boleh berfikir secara lebih jauh ke depan. Jadi universiti ini sangat betul lah, universiti ini universal. Jadi insya-Allah kita melihat peluang dalam segenap keadaan. Bagaimana nak mencipta lonjakan itu? Kerana pastinya ia bukan hanya menambah peruntukan ataupun menggalakkan warga universiti, warga akademia, graduan kembali kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu masyarakat ataupun menyelesaikan kehendak industri, tetapi pastinya dia perlu ada dalam bentuk perancangan yang strategik, Prof. Ini yang kita kata, again saya suka saya rasa sempat ni saya akan sebut banyak ucapan yang berhormat tadi. Universiti tidak boleh bersendirian. Universiti tidak boleh wujud sebagai menara gading lagi. Universiti kena wujud bersama masyarakat. Kita pergi bukan setakat, kalau sekarang ni contoh, dulu kata kalau universiti bersama masyarakat, kita hantar student kita buat khidmat masyarakat. CSR sebagainya. Itu hanya menjadi sebahagian kecil saja. Kalau mereka masuk pun mereka kena pergi kepada high end. Kerja-kerja yang berkaitan dengan ilmu, dengan penciptaan. Bukan lagi, kalau buat toilet tu bukan setakat korek lubang buat toilet lagi dah. Yang mereka kena pergi kepada, contohnya kita ada projek community yang buat rainwater harvesting, yang menuai air hujan menggunakan teknologi. Jadi bila macam mana kita nak menggerakkan, ini yang kita kata universiti. Saya ada satu berfikir tentang model lah. In fact dah nak biasa orang sebut quadruple macam-macam model lah. Tapi memang betul universiti sebagai pencetus kepada pemikiran, pencetus kepada inovasi, pencetus kepada ciptaan-ciptaan baru. Tapi kita memerlukan state sebagai fasilitator. State kena membuka ruang kepada kepakaran yang kita ada. Dan kita perlukan industri yang menjadi enjin kepada pembangunan, enjin kepada pertumbuhan. Jadi modal kemungkinan sebab Malaysia ni kita masih dalam peringkat kerajaan kena bantu banyak. Jadi tapi saya rasa kalau tiga pihak ini seia sekata memahami tanggungjawab masing-masing dan kita bersatu, maknanya bekerja secara kolaborasi, saya yakin apa yang kita ada di universiti boleh dimanfaatkan. Malah sangat-sangat perlu dimanfaatkan. Jadi kalau kita tidak buat, bagi saya adalah satu kehilangan peluang. Di mana kita mempunyai kepakaran tetapi tidak digembeling sepenuhnya. Prof, Dr. Wahid, kalau kita contoh apa yang kita lalui sekarang, jerbu, dah masuk bulan kedua, bulan ketiga, dan ini antara tahun yang paling parah kita menghadapi isu jerbu. Bukan datang dari negara kita tetapi rakan setinggan tetangga kita. Tetapi kepakaran UTM hebat dalam hal kejuruteraan alam sekitar. Tentang kejuruteraan air misalnya, kejuruteraan udara, semuanya ada di universiti. Mengapa tidak kita mampu menggembelengkan kekuatan universiti ini? Kerana isu jerbu terimpaknya bukan hanya kepada orang tua, orang yang sakit, tetapi industri pertaniannya, tentang pendidikannya, semuanya tergendala akibat isu alam sekitar yang tidak selesai ini. Tetapi kalau industri mampu membawa kepakaran kita ini untuk melihat, kalau you nak bina ataupun nak tanam kelapa sawit,
bawa pakar kita. Kerana kami ada pakar-pakar yang akan menyelesaikan tentang komposit bahan terbuang misalnya, tentang saliran misalnya, tentang bagaimana anda melihat penggunaan kilang-kilang yang lebih lestari sifatnya. Mengapa tidak itu dapat disamakan ataupun disertakan dengan kepakaran warga UTM tentang itu. Mungkin Prof nak respon tentang itu, tetapi kita lihat yang kedua. Jumpa lagi selepas ini. Okay. Kalau kita boleh bandingkan umur manusia dari umur setahun, apabila masuk 10 tahun sekolah rendah, 20 tahun sudah lepas universiti, sekolah menengah masuk ke universiti, sekarang sudah memasuki 30 tahun pastinya berada dalam dunia pekerjaan. Dan kalau kita boleh bandingkan dengan umur UTM ini di Skudai, pastinya satu kataupun jangka masa yang agak matang. Kalau boleh kita lihat, kalau dulu mungkin Skudai agak asing, jauh daripada Johor Bahru, tetapi kita lihat koridor inilah yang paling berkembang pesat, paling pertumbuhan yang paling tinggi kerana berada dalam koridor Iskandar dan sebagainya. Tetapi bukan setakat itu saja, Prof, kan. Kita kalau boleh mengimpikan satu impak yang melimpah ruah di luar sana, dan UTM jadi catalyst, jadi nukleus, jadi magnet. Kalau contoh isu jerebu misalnya, sebelum saya masuk ke lembah inovasi Skudai itu, bagaimana UTM boleh ke hadapan menawarkan solusi kepada industri, kepada negara, kepada masyarakat dalam hal ini? Dia isu jerebu ni, bila kalau kita bayangkan bertahun-tahun berlaku, maknanya susah lah tu. Betul. Nak menjadi 15 tahun, Bro. Ya. Mungkin kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita ada teknologi, tapi dia berlaku di luar daripada sempadan. Jadi saya rasa mungkin kepakaran paling baik yang perlu kita buat sekarang, kena ada sekarang, ialah kepakaran diplomasi lah. Ada orang yang boleh bercakap dengan pihak Indonesia, bagaimana mereka boleh melakukan sesuatu. Saya rasa kita perlu itu dulu. Lepas kita dah selesai di peringkat, mungkinlah ini pandangan saya lah, selesai di peringkat diplomatik, ada yang baru kita boleh bincang tentang apa kerjasama yang boleh dilakukan. Tapi universiti tidak pernah berhenti untuk bekerjasama. Kita di peringkat universiti, kita ada ramai kawan di Indonesia. Saya pun pernah sebut bahawa kita ada pelajar kita yang pergi join satu projek universiti. Di sana bagaimana nak berfikir tentang masalah jerebu. Tapi masalah jerebu ni bukan masalah yang kecil. Ya, dia melibatkan, kalau kita tengok di Indonesia pun dia tak boleh kawal. Dan memang kita bimbanglah dengan masalah jerebu yang berterusan. Dan masalah ni masalah yang jelas memberikan kesan besar kepada ramai pihak. Jadi kami di universiti, insya-Allah mungkin belum sampai peringkat yang kita rasa kita pun ada segala-galanya. Tapi kalau dia ada peluang, dia buka ruang, mungkin kita boleh mengkaji dari sudut macam mana kita boleh atasi masalah ini. Itu jati yang kata tadi, bila universiti dia tak boleh bersendirian untuk lebih berkesan. Dia perlu dengan kerajaan sebagai fasilitator. Dan kemungkinan juga industri dalam kes ini, industri yang dikatakan melakukan pembakaran untuk memudahkan kerja, itu pun kita kena atasi. Jadi bagi saya, again, di peringkat kita memang berjalan, tak ada masalah. Kami sangat baik dengan banyak universiti di Indonesia. Tadi pun masa convocation ada ramai alumni kita yang datang berkunjung ke sini. Tapi kita masih lagi menghadapi jalan buntu. Jadi ini saya rasa satu cabaran yang memperlihatkan bahawa kita ni belum boleh berkolaborasi secara kalau berkesan. Itu tidak mampu dilakukan pada waktu sekarang, berada di sebuah kampus lestari, dan itu kata pun moto Universiti Teknologi Malaysia, kelestarian itu, dan berada di dalam negeri Johor misalnya. Dan inilah peluang untuk jadikan satu model. Kalau Prof menggagaskan satu idea lembah inovasi Skudai, kalau kita boleh bayangkan limpahan UTM kepada masyarakat sekeliling Skudai, dan mungkin Johor secara keseluruhannya melihat bahawa bukan hanya mereka berada dalam kampus Skudai ini dengan 15,000 pelajarnya, dengan 5,000 pekerjanya, dan 3,000 warga asingnya, warga pelajar asingnya. Saya rasa ia memberikan satu model lestari yang hebat untuk dilihat oleh bukan warga Johor, tetapi mungkin di peringkat global misalnya. Jadi itulah, bila disebut lembah inovasi Skudai ni, kita hari itu memikirkan sesuatu nama yang boleh memberikan kita ni lonjakan baru. Sebab bila sebut universiti, itulah kita rasa satu tempat di mana kita ada belajar, ada research sikit-sikit. Kemudian kita cuba nak menembusi commercialization.
tapi belum nampak dia punya impact besar. Walaupun kita ada Technovation Park, kita dah ada pusat commercialization dan sebagainya. Jadi saya ada kawan-kawan lah, kami bukan idea saya seorang sebenarnya. Ramai lagi yang menyumbang kepada cara untuk kita menamakan tempat ni. Kita kata okeylah, kita beri nama Lembah Inovasi Skudai. Kemungkinan kita boleh mendapat satu inspirasi daripada contohnya Silicon Valley. Bila dan alhamdulillah semalam PM juga mengumumkan lembah Vision Valley dinilai. Jadi mungkin nama kadang-kadang boleh memberikan pengaruh kepada cara kita berfikir. Jadi dalam kepala saya dengan rakan-rakan pengurusan universiti, insya-Allah dengan kita menamakan lembah inovasi ini, kita mengharapkan bahawa melalui proses pembangunan ilmu, kita sampai kepada peringkat kita membuat penyelidikan, melakukan innovation, dan saya juga melihat bahawa innovation tidak berhenti setakat inovasi. Inovasi perlu diterjemahkan dalam bentuk kerjasama dengan industri supaya ekonomi ataupun pembangunan kita berasaskan kepada inovasi. Jadi maknanya pemikiran kita terbuka, kita akan sentiasa melihat benda-benda baru yang boleh kita lakukan, termasuklah berinovasi. Kalau kita kata dalam bajet yang agak terhad, kita masih kena inovasi. Dan bagi saya, sebab apa kita perlu berinovasi? Kerana ini adalah sebahagian daripada syarat untuk kita terus survive. Kelestarian juga dan juga inovasi juga bermaksud kita menggunakan sumber yang ada depan kita, sumber yang terhad itu, dan kita tidak akan mengambil perbelanjaan ataupun peluang-peluang lain yang di luar kotak kita. Jadi bagaimana itu dapat dimanfaatkan? Misalnya kekuatan UTM dalam hal isu berkaitan dengan air misalnya. Itu saya rasa pakar-pakar UTM hebat sampai di peringkat tertinggi global, dilantik dan sebagainya. Mungkin kerana kita mungkin 20 tahun akan datang Malaysia akan menghadapi krisis air yang besar misalnya. Dia sebenarnya dia balik kepada kesediaan kita untuk bekerjasama. Kepakaran kita dah ada. Ilmu kita diiktiraf. Sumbangan kita dalam bentuk hasil penyelidikan paper citation dah diiktiraf. Sebab tu kita mendapat ranking disebabkan oleh research output kita. Antaranya dinilai ialah ke hasil daripada research. Tetapi bila masuk kepada impact kepada masyarakat, di situlah kita perlu bekerja dengan orang lain. Contohnya kerajaan negeri yang insya-Allah saya yakin sangat-sangat mampu untuk bekerjasama, memberi kita peluang. Dan dalam masa yang sama kita perlukan industri untuk menjadi enjin kepada pembangunan, pertumbuhan. Jadi benda ni masih menjadi cabaran kepada kami. Jadi saya melihat kami, bila saya sebut inovasi tadi, lembah inovasi, saya melihat bahawa peluang untuk kami, mungkin kalau kata susah sangat nak mendapatkan kerjasama daripada industri dan sebagainya, kita rasakan bahawa kami sendiri akan cuba memulakan dulu. Contohnya kalau ada produk-produk kami, kita terus, mungkin kita ada tanah sedikit, mungkin kita unlock tanah ni, buka syarikat, beri kepada rakan-rakan kita yang mampu untuk menghasilkan produk. Betul. Jadi saya membayangkan mungkin kita lah terpaksa, again that's entrepreneurial spirit yang perlu kita lakukan, survival yang kita perlu lakukan. Kalau tidak, saya rasa satu kerugian kepada negara sekiranya saudara mungkin perasan tadi bahawa ada perunding kita, pakar kita yang dilantik oleh UNESCO melihat kepada climate change di Pacific Rim. Hebat. Jadi mereka ini telah diterima oleh ramai orang, tetapi alhamdulillah di Johor ada, mereka juga berperanan di sini. Tapi nak ke depan lagi, memberikan impak yang besar lagi, kita pun tidak menyalahkan mana-mana pihak. Mungkin dan kita yang silo juga kita tidak akan bekerja secara bersendirian, dan kami akan terus berusaha. Ada orang kata sebab universiti ini terlalu tawaduk ataupun terlalu malu untuk mendedahkan apa yang dia ada. Itu mungkin 20 tahun lalu. Kita dah buat. Saya rasa Astro antara yang sangat-sangat rapat, dan kita dah menonjolkan macam-macam. Jadi mungkin kita memerlukan usaha yang berterusan lah, insya-Allah. Kita tidak putus asa. Insya-Allah. Dan Astro dan Astrawani akan terus memberi peluang dan juga memanfaatkan kepakaran dalaman, kearifan tempatan oleh warga UTM dalam apa disiplin ilmu. Terima kasih Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Abdul Rahman
Naib Chancellor Institut Teknologi Malaysia. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform sosial media kami. Terima kasih kepada UiTM yang sedia membawa kami sekali lagi melakukan rakaman khas sempena Convocation di Institut Teknologi Malaysia di Skudai ini, dan jangan lupa terus bersama kami dalam edisi yang lain pula. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.